Surah kita pada malam ini, surah apa? Asy-Syu'ara. Bukan surah berapa? 372. Awal muka surat dia berapa? 367. Surah ke berapa? Juzuk yang ke berapa? Baik, topik kita hari ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Baik, sebelum kita ke topik kita pada malam ini, ini berapa hari bulan? 16 bulan Disember 2000 berapa? 2013. Baik, topik dalam surah Asy-Syu'ara ini apa dia? Nabi Muhammad SAW jangan bersedih hati terhadap keingkaran kaum musyrikin. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kisah apa? Dan ada ceraian-ceraian dia, kisah Nabi Musa ini. Dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Lagi apa lagi topik kecil dia? Perintah Tuhan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan pembinasaan Fir'aun. Lepas tu cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita Nabi apa? Nabi Ibrahim. Lepas tu cerita kisah apa lagi? Kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Hud alaihi salam, kisah Nabi Saleh alaihi salam, kisah Nabi Shu'aib alaihi salam, kisah Nabi Lut alaihi salam, lepas tu kisah Nabi Shu'aib alaihi salam,
Lepas tu Al-Quran dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kemudian yang akhir sekali, syaitan turun kepada pembohong-pembohong dan peringatan kepada penyair. Syair kemudian kali. Tajuk ni penyair kan? Gitu. Jadi indahnya kita membaca teks karya siapa? Karya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Bijaksana. Hari ini topik kita mengenai Nabi Hud alaihissalam. Ayat yang keberapa? 123. Bukan surat berapa? 372. Bukan surat 300. Kisah Nabi Hud. Sebenarnya kisah ini telah kita baca masa di sekolah rendah, sekolah menengah, masa di masjid, masa di surau. Tapi hari ini kita nak tengok teks yang Tuhan kita sendiri, teks asal cerita. Seperti biasa, kefahaman Quran kita tidak kita rendang-rendangkan. Kita tak bincangkan Nabi Hud ni apa orang panggil, tinggi mana, badan dia besar mana, kulit putih ke hitam ke. Kita tak bicara itu. Kita tengok apa yang Tuhan ceritakan kepada kita, insya-Allah. Selalunya rendangan-rendangan ini dapat kita teliti daripada kitab Taurat, Injil dan sebagainya, tapi yang betul asli sudah tidak ada. Tapi di pasaran yang digunakan sekarang, perjanjian baru, perjanjian lama dan sebagainya itu banyak juga cerita, tapi kita tak study lah. Baik, kisah ni ikut juga sejarah Nabi Ibrahim ni. Di sekitar 2000 tahun sebelum Masihi. Jadi lebih kurang dengan kita berapa ribu tahun? 4000 tahun. Tapi kita tak kisahlah berapa ribu tahun. Tapi yang penting ialah susur galur perjuangan Nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga sampai kepada Nabi Muhammad ini perlu kita rasa jati diri yang cukup hebat. Sebab kita berada di Ma'hadul Azhar ini, tapi hati kita, susur galur perjuangan kita, akidah kita merentasi ribuan tahun yang lepas bersama dengan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah dalam dewan ini berhawa dingin, sejuk, kita pakai baju sejuk lah. Elektrik, cerah benderang. Kemudian Husna TV menyiarkan pengajian ini di seluruh dunia lah, siapa yang ingin melihatnya daripada program Husna TV ini. Jadi terlalu indah, tidak ada cabaran sangat. Tapi bila kita baca sejarah Rasul, apakah Rasul menikmati keindahan seperti kita ini dalam perjuangan dia? Kita banyak agak orang puji kita. Kita pun kadang-kadang makan puji juga. Baguslah, pelajar tahfiz baiklah, semua orang puji. Tapi masa zaman Nabi dulu, puji lah. Batu lagi kena. Lagi apa? Pedang lagi kena. Lagi apa? Najis lagi kena. Tengah tafsir kata Nabi Nuh tu dipukul-pukul, dibubuh dalam bunyi. Sepak tepi jalan. Esok pergi tengok dia hidup lagi. Cuba bayangkan. Teruk macam tu. Dah buat kapal. Lepas pergi berak pula dia kapal. Punyalah jahat. Usaha pergi berak, dia kapal beraklah tempat lain. Betul tak? Tapi tak apalah, dia lawan dengan siapa? Allah di sebalik Nabi Nuh tu siapa? Allah. Ada seorang terjatuh. Ikut cerita lah. Terjatuh, dia sakit. Sakit, tak kira lah sakit apa kan. Sopak ke, sakit apa orang panggil apa? Kulit buta ke, kulit celik ke, kita pun tak tahu kan. Jatuh, terkena najis tu, sembuh segera.
Balik-balik jumpa kawan dia. Hai, hang bukan sakit kuat lah. Dia lah aku sakit tapi aku jatuh. Kena tai. Cik tahu lah. Tu kapal tu Nabi Nuh yang buat kita gila tu. Dia buat kapal. Dia lah orang gila. Nabi Nuh buat kapal bukan buat di lembaga limbungan kapal tepi laut tu. Betul tak? Orang pakat sakit pun nak pergi juga. Pergi sembuh. Lepas tu akhirnya buat mana? Ada sakit baki lagi bawa ayak pergi jurus. Ambil juga bekas tu sembuh. Cuci tak kapal Nabi Nuh. Itu dia adalah bantuan. Itu ikut cerita dalam sebahagian bertafsir lah. Kita pun tak pasti kan. Itu. Jadi Tuhan boleh buat. Tuhan boleh hapus Fir'aun macam mana? Dia usir Nabi Musa. Lepas tu tenggelam habis. Tinggal ada istana? Tinggal habis semua. Macam-macam. Dan kita tengok apa yang Tuhan ceritakan pula kepada kita pada hari ini. Bukan Tuhan cerita tu makna Tuhan nak cerita. Kita baca kitab yang dikarang oleh siapa? Oleh Allah. Kadang-kadang bahasa pelik bila saya guna kalimah yang dikarang oleh Allah. Lepas tu nak kata apa? Quran nak kata apa? Dikarang ke? Dicipta ke? Tapi yang pentingnya dia daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa tak sekarang ni kita hampir dengan Allah ni? Hampir dengan Allah. Hari-hari kita baca, kita rasanya kita ni berbicara dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok mula ayat berapa ni? 123. Maukah kita jadi etnik yang teruk macam ni? Dicop, diraba stamkan, pembohong. Pembohong. Sebenarnya mereka nak bohong orang, tapi sebenarnya siapa yang pembohong? Sejarah kotor mereka. Kazzabat Adun al-Mursalin. Berdusta oleh kaum Ad. Siapa yang mereka dusta? Para Rasul. Para Rasul. Sebab tu kadang-kadang saya selalu sebut, kaum Ad ni bukan sebarangan kaum, hebat mereka ini. Mereka menentang Rasul. Mereka ada di mana sekarang ini? Mereka ada di mana kaum Ad ni? Mereka ada di mana? Ada muka rupa mereka dalam dunia ni? Tak ada. Kalau begitu kita yang kerdil ini, tak sahlah duduk sombong. Patuh sajalah perintah Allah ni. Tak usah duduk belagak. Ada di kaum Ad di Perdana Menteri? Ada Perdana Menteri mereka? Ada ketua kampung mereka? Ada ahli politik mereka? Ada guru mereka? Ada engineer mereka? Ada jurutera mereka? Ada, semua ada. Mereka semua menentang siapa? Rasul yang diutuskan oleh Allah. Di mana mereka itu sekarang? Ya, mereka tidak ada dalam dunia lagi. Sebab tu sekali lagi saya katakan kepada diri saya, wahai Yusuf Osman, usahlah cuba menentang Allah. Usahlah cuba menentang hukum Allah. Usahlah cuba berdolak dalih untuk tidak melaksanakan peraturan Allah. Kamu tidak akan kekal di sini. Kaum yang sebelum ini pun mengikut musnah. Dekat dunia tak apalah, tapi musnah di mana lagi? Di akhirat. Kazzabat Adun al-Mursalin. Kazzabat fa'il apa? Fa'il madhi. Pandai dah. Apa dia? Baik. Baik. Kazzabat Adun al-Mursalin. Al-Mursalin jadi apa? Maf'ulun bih.
Siapa yang mereka dusta? Bukan sebarangan yang mereka dusta. Mereka dusta siapa? Rasul itu siapa yang lantik? Allah lantik, bukan keputusan parlimen mana-mana lantik. Yang lantik itu Allah. Biarlah kita ada hati perut sikit. Betul tak? Betul tak? Baik, bila mereka menentang Rasul ni, mereka mendustakan Rasul ini. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَّا تَتَّقُونَ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ, ketika mana berkata kepada mereka, siapa? Saudara mereka. Hudun. Saudara mereka nama apa? Hud. Saudara mereka Hud. Ala tattaqun. Apa makna ala tattaqun? Mengapa kamu tidak bertakwa? Bertakwa apa makna? Melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak mau bertakwa ni? Hud tu bukan orang lain, adik-beradik mereka juga. Siapa? Adik-beradik mereka. Dari etnik mana? Etnik mereka juga. Pupu yang mereka juga. Datang untuk memberi pengajaran pada mereka untuk masuk syurga, pelajaran dan akidah Islamiah yang baik. Tapi mereka ikut tak? Baik. Nabi Hud memperkenalkan dirinya. Inni lakum rasulun amin. Apa maknanya? Ya, sungguhnya saya seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Rasul yang amin. Rasul yang benar, dipercayai, bukan saya pendusta. Saya adalah rasul. Fattaqullah wa ati'uni. Apa makna? Bertakwalah kepada Allah dan patuhlah kepada saya. Kamu kena bertakwa kepada Allah dan patuh kepada siapa? Pada saya. Saya tu siapa? Saya tu siapa? Nabi Hud. Patuh kepada saya. Saya tu siapa? Nabi Hud. Patuhlah apa yang Nabi nak beritahu, ikut sajalah. Lepas tu Nabi Hud beritahu berapa ringgit nak bayar. Dia dakwah ni dapat masuk Islam, depa kena bagi kat dia berapa ringgit. Ada Nabi beritahu? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Apa makna? Saya tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Tak minta upah. Kalau masuk Islam, siapa masuk agama saya, bayar kat saya RM1,000. Ada macam tu? Kamu jemput saya pergi ceramah, bayar RM500. Ada macam tu? Mana etnik adik-beradik mana panggil saya pergi ceramah, bagi penerangan Melayu agama ini, bayar RM3,000. Ada? Tidak ada. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Tapi dia ada gaji? Dia ada balasan? Ada. In ajriya illa ala rabbil alamin. Apa makna? Betul-betul ni. In ajriya illa ala rabbil
undangan negeri, Kuching. Kita duduk di setiap penjuru, akan nampak siapa? Akan nampak bangunan tu lah. Macam kaum Ad ini pun, mereka buat bangunan yang cukup tinggi. Maknanya bila sebut bangunan tinggi, tamadun madinya hebat tak? Hebat lah. Takkan tak ada jurutera kot. Jurutera bagian apa? Jurutera pasir. Jurutera apa? Macam-macam lah jurutera. Nak buat bumbung macam mana, nak masuk angin macam mana nak, hebat. Nak lukis plan dia, macam tu lah. Lepas tu buat apa lagi? Watattakhizuna masani'a. Lepas buat apa lagi? Mereka buat benteng-benteng. Watattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Supaya mereka hidup kekal, buat benteng. Tapi kadang-kadang benteng ni lagi cepat mati. Jatuh benteng tu, Togo saya cerita dulu ni. Raja kan dia tanya ahli nujum. Anak dia ni macam mana ni? Akan datang apa semua ni? Dia kata anak tuanku ni akan mati di mulut buaya. Tu dia. Jadi macam mana? Dia perintahkan supaya dijaga anak dia ni sampai besar. Jangan pergi ke tempat yang diyakini atau disyaki ada buaya. Tak pergi ke kolam, tak pergi ke apa orang panggil? Sungai, tasik, pantai. Laut ada buaya tau. Buaya. Tak. Bila sebut buaya, saya teringat buaya di zoo, di tempat buaya di Sarawak. Orang pergi melawat tu, dia sewa bas pergi ke Sarawak tengok taman buaya, tapi dia tak erti tengok. Tak ada apa-apa, habis duit aja, bayar RM7 lepas seorang nak masuk. Dia pergi mesti ikut masa dia makan. Yang kita nak pergi, kalau kita pergi Sarawak esok tengok, kalau nak pergi taman buaya tu masa dia makan. Pukul 11 pagi kalau saya tak salah, atau 3 petang, 2 kali. Kita tengok masa dia makan tu. Ada soalan? Kenapa? Yang menariknya, tanya Ustazah Nur Ain ni dengan Nur Izzati dengan Nur Husna ni mereka punya technician TV Husna ni, mereka kena bawa TV Husna ke sana. Saya tunggu dengan Mak Jang tadi lah, sampai awal sejam sebelum masa dia makan lah. Saya ikut terlepas. Tepat tu, dekat-dekat nak tepat pukul 11 tu, dia dah bangkok dah. Pelan tu. Gitu. Mengagumkan. Tepat pukul 11 kata, pakcik dia tu orang bunyi lecing. Kering, bunyi lecing tu terus sampai dah tempat tu. Lagi pukul 3. Saya belik perhatikan. Boya, kita duduk di atas, kita nampak lah dia main tu kan. Takut kat, kot dia ngap kita. Kot dia ada jam. Kot ada jam. Tak ada jam. Tepat pukul 9. Tepat pukul 11. 11 tu. Mengagumkan. Macam mana buaya tu kan. Sebab tu kita di Ma'rul Azhar ni, daripada sebelum saya tengok buaya lagi, loceng diharamkan sama sekali. Saya tidak mau, Ma'hadul Azhar tidak mau kita hormat sangat pada loceng. Awak kita teruk sangat. Masuk kelas pun kena bunyi loceng dulu. Buaya pun boleh ikut peraturan. Boleh tak? Boleh. Takkan kita nanti, loceng tak bunyi, loceng tidak ada. Baik, buku kedatangan kelas pun tak ada. Siapa main, siapa tak masuk kelas kan. Kalau dia tak masuk kelas banyak hari lagi, tak sakit tak apa, dia pergilah sekolah lain. Kita tak mau jadi satu kerja bebanan guru jadi abdi.
Ismail, hadir. Saud, hadir. Adli, hadir. Apa kerja guru macam tu teruk? Kita tak mahu hina guru sekolah kita. Okey? Gitu. Dia kena tahu. Buaya pun boleh ikut peraturan. Ni kaum Ad pun banyak tak boleh ikut ni. Baik. Apa? Oh, ahli nujum tak habis. Oh, buaya ahli nujum. Baik, cerita ahli nujum. Nah, yang ni angan-angan kita bila nak baca tafsir ni tak mahu nak cerita macam-macam. Tapi dia cerita juga. Anak dia nak tengok buaya juga. Gambar tak ada satu kan. Nak tengok juga. Apa boleh buat? Mesyuarat dengan pakar-pakar dia semua, penasihat-penasihat. Tuanku, panggil saja orang tukang kayu yang hebat. Suruh dia buat ukir buaya tu macam buaya betul. Oh, cadangan yang baik. Biasa setuju. Lepas tu, buatlah. Taklah di istana tu. Sengarang tu. Anak dia boleh dah tengok buaya tu. Pada suatu hari, entah bagaimana, terjatuh. Dia tersepak kulit pisang lah, buat raka bila kita kan. Terjatuh, kepala masuk dalam mulut buaya tu. Betul-betul gigi buaya tu kena tengkok. Mati. Mati. Itu cerita. Baik. Kita kembali pada cerita kita ini. Pasal nak buat benteng supaya tak mati. Apa kita macam lah ni, kita buat benteng. Ubat-ubat kita sakit kan. Kita pergi market. Atau pasar malam kan. Oh, orang jual ubat di pasar malam tu, sebut semua jenis penyakit dia boleh ubat. Kita pun ubat kencing manis kan. Sehari 3 kali tukar jenama. Nak bagi lega cepat. Benteng lah tu kan. Benteng. Gitu. Baik. Supaya kekal. Supaya apa? Kekal. Berubat ni bagus lah. Tapi jangan fikir sampai tak orang masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga kena apa? Kena mati. Mati dulu. Kenapa? Mati dulu. Baik. Wa iza batashtum jabbarin. Itu dia panggil dia apa? Bukan ayat 130. Dan apabila kamu menyiksa, kamu tu siapa? Wa'ad ini. Siapa yang kata ni? Baik. Apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan sekejap dan bengis. Oh, Wa'ad ni, kalau siapa lawan dia, orang dia yang menentang dia, dia seksa, tak dapat nak dibayangkan. Oh, macam komunis Rusia dulu, 100 tahun lebih dulu, seksa orang Islam. Saya baca satu buku. Dia senaraikan 125 jenis seksaan. Saya duk bilang satu-satu seksa tu pun, tak boleh sampai 125. Korek biji mata, 1. Potong telinga, berapa? 2. Bubuh dalam hidung, 3. Bubuh dalam mulut, 4. Jepun buat kita, buah ayak dalam perut tu. Tekan perut tu, kelok ayak tu, 5. Lepas tu apa? Potong kelak-kelak, 6. Lepas tu, tak sampai 125 jenis siksaan tu. Itulah orang Islam Soviet Union kena dulu di bawah pemerintahan komunis itu. Negeri orang Cina pun sama juga kena siksa. Jadi, bila Tuhan sebut kaum Ad ni, seksa mereka terlalu dahsyat. Terlalu apa? Dahsyat. Tak sahlah buat macam tu. Patuhlah kepada siapa? Fattaqullah wa ati'uni. Sekali lagi Nabi Hud bagi tahu, bertakwalah kepada Allah. Lagi, patuhlah kepada saya ini. Dia bagi tahu kepada kaum mana? Kaum Ad. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Apa makna dia? Dan tetapkanlah kamu bertakwa, teruslah
bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah, kepadanya yang telah menganugerahkan kepada kamu apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari. Allah yang anugerahkan kepada siapa? Apa yang kamu pelajari? Pelajari apa? Pelajari cara buat bangunan, saliran, perairan, semua sekali Tuhan bagi kan. Cara nak cucuk tanam, macam-macam lagi. Bertakwalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaddakum bi an'amin wa banin. Ayat berapa? 133. Dan Allah yang menganugerahkan kepada kamu haiwan ternak dan anak-anak. Haiwan ternak dan anak-anak. Kita besok nak makan binatang. Hari ni makan tak binatang? Kita makan tak binatang hari ni? Hari-hari kita makan binatang. Saya di kampung saya, Kok Diang kan. Batu 4 Jalan Sanglang, Kok Diang, Kedah. Saya punya alamat penuh lah. Ataupun P8 Jalan Sanglang, Kok Diang, Kedah. Kami di sana kalau buat kenduri panggil orang jamu binatang. Macam apa? Lembu, kambing, kerbau. Kalau kita panggil mai, oi mai, saya buat jamuan ni nak jamu binatang kat kamu ni. Marah kami. Marah jamu binatang. Jamu lembu tak apa. Lembu tu apa dia? Binatang lah tu. Hari ni kita makan nak binatang. Makan apa? Ikan, binatang lah tu. Ayam, besok makan kambing. Kambing nasi Arab. Cik kita jamaah akan memperturunkan kepakarannya. Semua mesti belajar besok. Banyak perempuan sudah tulis surat untuk belajar masak. Lelaki belum tulis surat. Besok. Jadi Tuhan ungkit ni. Bila Tuhan cerita, ni dalam bentuk kata-kata siapa? Masa zaman Nabi Hud kepada kaum siapa? Kaum Ad. Kita sekarang Tuhan tak anugerah binatang, haiwan. Anak-anak tak ada. Lepas tu siapa kita merapu ke? Apa merapu? Tengoklah. Obama tu. Tok dia dah Islam dah. Pasal apa dia tak mahu menganut Islam? Kesian kan? Kesian. Korea tu Kim Jong Un. Pak Il. Oh, pandai dia. Bakrat semua siap dari Korea. Kenapa dia tak mahu beriman? Tengok Perdana Menteri Thailand tu, perempuan saja. Patutnya tak sahlah lawan Tuhan. Betul tak? Siapa nak lawan Tuhan sangat? Dia tak baca Quran ni. Wa jannatin wa uyunin. Apa makna? Dan kebun-kebun dan mata air. Kebun-kebun, gambaran pokok yang cukup indah kan. Saya duduk di Darul Ulum di Uban dulu, India. Sembahyang raya di taman, di kebun mangga. Kebun mangga milik universiti. Sejauh mata memandang. Cantik. Lepas sembahyang raya di kebun. Seronok. Kita tak sembahyang raya di kebun. Pasal apa? Pasal kebun pun tak ada. Ada pun hak acong. Hak kita ada kecil-kecil. Tapi kalau kita ada, kita sembahyang di kebun. Sembahyang di kebun. Macam kita sekarang ni boleh dah sembahyang di padang bola. Sembahyang raya tu di mana? Sebab masjid terlalu kecil, tak sesuai dah sekarang. Dulu masjid besar. Lapang saja. Sekarang masjid kecil. Syekh Abdul Qadir Mendeling, ulama Indonesia dulu kan.
Dia main Malaysia, lepas tu dia mengajak di Mekah tu. Dia kata di Malaysia tu, dia Melaya, dia panggil. Melaya tu masjid besar-besar. Tak macam Masjid Haram ni, Masjid Haram kecil. Masjid di Malaysia besar. Dia orang tanya, Tok Guru, masjid mana di Malaysia besar? Saya pergi Malaysia, saya tahu. Saya pergi Melaya, masjid dia besar semua. Tak macam Masjid Haram ni, Masjid Haram kecil dia duk ulang tu. Pasal apa? Satu saf saya masjid di Malaysia, lapang banyak. Jadi besar lah. Masjid Haram ketat, nak sembahyang duduk di tangga. Tu, masjid di Malaysia besar tak? Besar. Tambah waktu subuh, lagi besar. Sampai satu bak ni. Lapang sikit punya besar. Hebat kan? Tu Malaysia yang kita punya lah. Yang tercinta. Tapi dululah, cerita dululah masjid. Dengan aktiviti-aktiviti yang baik. Baik. Wa jannatin wa uyun. Apa makna ni? Kebun-kebun dan air mata. Baik. Setelah diungkit-ungkit itu, apa yang Nabi kita kata? Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Saya bimbang, saya takut kamu ditimpa azab yang pedih pada hari yang besar, hari akhirat, kiamat. Itu pandangan Rasul ni jauh. Dia nasihat orang dia supaya pergi mana? Nak masuk syurga. Dia bimbang ni, bimbang. Nak buat rumah besar tak apa. Tapi kena patuh pada siapa? Kepada Allah. Jangan buat rumah besar tapi tak mau beriman. Macam kemarin kita dengar ceritakan, bagi syarat kat Nabi Nuh. Syarat apa? Orang miskin kamu tolak. Ada pula macam tu. Baik. Qalu, mereka berkata. Mereka tu siapa? Kaum Ad ini berkata. Kepada siapa mereka kata? Kepada Nabi mereka. Sawa'un alaina. Sama saja bagi pihak kami. Kami buat penyataan. Apa kita panggil kadang-kadang panggil apa? Kenyataan akhbar. Itu kadang-kadang kan lagak-lagak kita. Macam itulah kami buat kenyataan di sini. Sama saja bagi kami wahai Hud. Sama saja. Awa'asta, kamu beri nasihat? Am lam takun minal wa'izin. Ataupun kami, kalaupun engkau tidak memberi nasihat, sama ya. Kamu bagi nasihat kah? Atau kamu tak bagi nasihat kah? Kami tetap dengan pendirian kami. Jadi kamu tak salah susah payah. Macam mana kalau kita menghadapi kes macam Nabi Hud ini? Macam mana? Bila orang kata, Allah tu saya duduk main, duduk meletak apa lah. Sama saja, tak kami nak peduli kamu. Kamu siapa? Macam mana kita? Tapi Nabi dia patah hati tak? Jatuh tak semangat? Tidak. Jadi Nabi memang hebat. Memang hebat. Siapa yang lantik Nabi Hud menjadi Rasul? Allah. Baik. In haza illa khuluqul awwali. In haza illa khuluqul awwali. Apa maknanya? Ya, agama kami. Agama siapa? Kaum Ad ini. Illa khuluqul awwalin. Melainkan hanya adat kebiasaan orang yang terdahulu. Agama kami yang kami terima, yang kami boleh terima wahai Hud, ialah apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kami. Itu saja kami terima. Yang lain, jangan nak bagi tahu lah. Kami tak dapat terima. Kamu ni pun siapa? Gitu kan. Kami kira hak tok nenek moyang kami. Hak siapa? Hak tok nenek moyang kami. Tegas kami. Tegas tak mereka? Tegas tapi bodoh. Duk tengok semua berhala. Tengok macam mana? Kesian nak kita kat mereka. Kesian. Kesian nak kat kita sendiri. Kesian. Macam mana kita nak buat? Mengaji rajin-rajin. Mengaji Quran. Kita kena bertakwa kepada siapa?
kepada Allah. Jangan pada hari Ahad, kalau negeri Pulau Pinang ni, dia nampak pukul 9 baru boleh bangun. Kalau duduk Kedah, hari Jumaat, mak-mak dia kata, macam tu lah Ustaz, kalau hari Jumaat ni, mereka ni sampai pukul 9, orang bagi tidur. Hari lain boleh bagi awal. Baik. Wama nahnu bimu'azzabin. Dan kami sama sekali tidak akan diazab. Siapa kata ni? Kaum Ad. Pandai-pandai lebih, ingat dunia ni dia punya. Takkan dia nak azab dia sendiri kot? Siapa nak azab dia? Allah nak azab dia. Orang bagi tahu tak mau. Baik. Untuk kita, untuk kaum Ad habis dah. Ayat 139, kaum Ad tak tahu apa-apa lah. Yang nak akan tahu mengenai mereka siapa? Kita tengok. Fakadzabuhu. Mereka mendustai siapa? Nabi Hud. Okey, siapa mereka tu? Kaum Ad. Apa tindakan Allah kepada mereka? Fa'ahlaknahum, lantas kami binasakan mereka. Kami ni siapa? Allah. Sebab tu saya kata tadi, kaum Ad dah tak tahu dah cerita ni. Untuk di dunia. Pasal apa? Mati dah. Tapi apa Tuhan cerita balik kat kita ni? Cerita ni untuk apa? Untuk kita. Untuk ditujukan kepada Yusuf Osman. Yusuf Osman mesti kata kat diri sendirilah. Nak buat korang ajak kat Tuhan ke? Nak tunjuk hebat ke? Kaum Ad boleh ikut. Kamu apa saja. Betul tak? Nak pergi Kuala Lumpur pun tak larat jalan kaki. Naik bas. Hak mana Tuhan bagi jadi semua mai. Besinya dengan getahnya, dengan kayunya, dengan apa semua mai kumpul. Guna hak Tuhan bagi jadi. Baru nak pergi Kuala Lumpur ya. Boleh pergi terbang sendiri. Boleh juga kalau nak terbang sendiri, tapi udara siapa punya? Terus duduk belagak lah. Tapi yang kita kesian kadang-kadang sampai 3 PhD, 4 PhD, tapi tak kenal Tuhan. Sedih sungguh lah. Hak baru tak lulus PMR, lagi tak kenal Tuhan, lagi teruk. Dah lah PMR tak lulus. Tapi bukan kita lah. Baik. Untuk apa Tuhan binasakan mereka itu? Inna fi dzalika laayatan, sebagai tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi malangnya lah kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan kaum Ad tak beriman, kaum Samud pun terbanyak tak beriman. Kaum Melayu, alhamdulillah. Melayu hebat. Asal zaman penjajah dulu tak boleh dia murtadkan orang Melayu. Orang Melayu cukup hebat. Sampai sekarang pun orang Melayu hebat. Hatta hebat tu terpencil sajalah. Sembunyi-sembunyi. Betul tak? Dia kata ada orang Melayu isap dada, terpencil. Ada dia main isap dada depan kita. Ada isap dada di masjid. Dia isap dada pun sembunyi-sembunyi. Betul tak? Yang hebat siapa dia? Yang berada di depan kita, orang Melayu yang hebat-hebat ni, kemai-kemai kan, cuti main mengaji, memahami Quran dengan penuh semangat dan kegigihan. Gitu. Baik, Tuhan perkenalkan identitinya, siapa dia. Inna rabbaka lahwal azizur rahim. Dan sungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jangan risaulah, Tuhan kamu Tuhan yang maha perkasa. Tapi ketika yang sama dia juga yang penyayang. Kita bangga Tuhan kita. Sebenarnya seronok jadi orang Islam ni. Seronok yang amat-amat. Baik, kita tengok. Adakah agama lain ambil peduli kerat kuku? Adakah doktor lain kena kerat kuku? Tak ada. Adakah doktor lain suruh mandi? Tengok, suruh mandi pada hari Jumaat, suruh mandi pada hari raya, suruh mandi sebab bersetubuh, sebab keluar air mani.
Mana ada agama lain peduli? Ada? Tak ada. Indahlah kita, Tuhan jaga kita sungguh-sungguh. Ni nak masuk bilik mak ayah ni pun ada peraturan dia. Tuhan buat pukul berapa, pasal bila tak boleh semua itu. Sampai Tuhan jaga macam tu. Kemudian kotlah nak marah kat mak. Boleh marah kat mak? Tak boleh. Kalau mak tu kafir pun kita kena jaga. Mana ada istilah yang agama yang jaga tu macam tu rupa? Adakah? Cuba tunjuk kat saya doktrin mana, agama mana yang ada macam tu. Hanya kita yang beragama Islam lah beruntung. Allah amat prihatin pada siapa? Menikah. Siapa suruh? Allah. Nabi. Peraturan dia. 3 bini lama. Allah marah tak? Ambil peduli. Ish. Saya tak tahulah kalau orang tu tak yakin lagi dengan Islam ni. Tahu nak kata lah. Pelik kan? Makan. Tuhan beri lah. Makan jenis mana. Hak baik ke, hak tak baik ke, hak mencuri ke, tak ke, apa semua. Cukup indah. Tapi, banyak yang tak mau beriman. Sikit saja yang beriman. Di kalangan yang beriman, ada pula ragu-ragu pula. Ada pula apa? Ragu-ragu pula. Sedih lah. Tapi insya-Allah Quran yang kita baca, yang kita study setiap malam ini memberi panduan, memberi sumber inspirasi kepada kita untuk terus bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Dan surah Asy-Syu'ara ini agar dapat membentuk syakhsiah dan peribadi kita supaya indah dengan salutan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan sambung cerita apa? Nabi Saleh. Nabi apa? Kita tak ada Nabi Saleh. Kita ada Nabi Saleh. Nabi Saleh. Indahnya besok pelajar-pelajar ni jadi datuk, jadi opah, cerita kat cucu-cucu surah Asy-Syu'ara. Tapi pandangan saya tu tak apa bagus lah. Masa-masa lapang, rehat nak tidur baru cerita, bagus juga. Tapi tak berapa sangat. Cerita dia biar bagi dalam jadual waktu yang utama. Dalam waktu yang utama, bukan seling-selingan dan sampingan. Jadi kalau kita ada program, kita ada jadi jawatankuasa masjid. Masjid tu apa? Tempat sembahyang. Nama timbang-timbangan dia apa? Rumah Allah. Jadi sinonim dengan rumah Allah tu memahami kitab Allah. Jadi kita buat perancangan. Masjid ini rancangan jangka pendeknya akan khatam memahami Quran ni dalam tempoh 3 tahun. Jadi setahun 10 juzuk. Jadi sebulan lebih kurang 1 juzuk. Tolak cuti apa semua. 1 juzuk sebulan. 1 juzuk sebulan boleh tak? Boleh lah sebab dia ada 20 buku surat saja 1 juzuk. Setiap hari di masjid ini pada pukul ini memahami Al-Quran. Gitu. Indah kan? Baik, duit tidak ada nak bagi siaga hotel kat guru. Ikut perintah Tuhan, kita ikut. Tuhan kata apa? Aqimus salah wa atuz zakat. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Orang bayar tak zakat kat pejabat zakat? Bayar. Ambillah duit pejabat zakat tu guna untuk memahami Al-Quran. Allah, bukan susah sangat. Janganlah guna ayat Quran tentang zakat, tapi bila nak laksana hak Quran, bayar dia tolong. Pandai kamu ni. Okey. InsyaAllah. Siapa ayah dia tengah masjid, pengurusi masjid, jangan kat tangan. Banyak itu. Banyak orang. Jadi biarlah masjid kita dihiasi dengan Al-Quran. Zuyinu buyutakum bis-salah wa qira'atil Quran. Nabi kata, hiaskan rumah kamu dengan sembahyang dan baca Al-Quran. Tapi baca mengikut definisi Imam Ghazali, baca dan faham dan melaksanakan ajarannya. Bukan baca saja tanpa faham. InsyaAllah kita tangguh pengajian kita pada malam ini.
dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita akan pilih satu malam untuk kita ketengahkan mufassir muda. Betul? Betul lagi? Betul lagi? Betul tak? Baik, kita akan dalam sebuah kursus kita sampai 23 hari bulan ni, kita cuba untuk tabalkan. Tabal ni bahasa Arab daripada tablun, pukul gendang. Untuk tabalkan tokoh kefahaman Quran berwibawa. Saya tak mahu kata muda. Jadi kita dah tengok penjelasan dalam surah Asy-Syu'ara ini. Apa dia nak kutkan apa yang terkesan daripada surah Asy-Syu'ara ini, dan dia bentangkan di khalayak ramai dengan penuh yakin dan berkarisma. Jadi datang untuk teruskan bagi pandangan kepada umum, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin hadirat yang ada sekalian. Surah Syu'ara ini amat berkesan untuk saya dan membentuk kepribadian saya ini. Saya tertarik dengan cerita-cerita, rangkaian cerita, siri-siri cerita dalam surah Asy-Syu'ara ini. Bermula daripada pengenalan Allah tentang Qurannya yang hebat, kemudian tegurannya dan suasana situasi yang dihadapi oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan itu cerita sampai habis. Kita akan lihat tokoh kita ini. Sebab kita belajar kursus intensif bahasa Arab. Kalau intensif bahasa Arab tak mau faham Quran, nak mengaji apa? Betul tak? Jadi itulah ceritanya. InsyaAllah. Janganlah nanti ada penajar lu, siapa dapat juahan, dapat pergi buat umrah, barulah kita sibuk. Tak. Kita lakukan ini atas dasar terlalu kasih dan sayangnya, ataupun kita hubung paduan kasih kita dengan siapa? Dengan pengarang Al-Quran ini. Yang sebab pengarang Al-Quran ini dia miliki syurga. Jadi kena mengintai bagaimana kita boleh masuk ke syurga yang dipujai oleh pengarang Al-Quran. Betul tak? Jangan kita silap dan nak masuk syurga, garis panduan yang diberi oleh Tuan punya syurga kita tak study. Letihlah. Kita tak perlu periksa PMA, betul tak? Belajar ikut sukatan pelajaran tak? Ikut guru nak ngajar pun ikut sukatan pelajaran. Walaupun guru tu pandai, tapi dia kena ikut pada peraturan dalam sukatan pelajaran. Sebab peperiksaan berdasar kepada apa? Sukatan pelajaran tu. Kalau tidak, tak lulus. Kita pun nak masuk syurga, nak lulus perbicaraan itu, imtihan itu, melalui jawapan yang jelas, sikap yang betul, berpandu kepada sukatan yang ditetapkan oleh Tuan punya syurga. Okey? InsyaAllah. Baiklah. Siapa yang mak ada ayah dan tengok kelas pengajian kefahaman Quran ni? Tengok. Tak tahu lah, tapi saya beritahu. Tu. Jadi mereka nak bercakap bila besok atau lusa, bila-bila masa saja. Jadi kita nak siarkan terus.